Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Transfusi darah adalah prosedur memindahkan darah atau komponen darah lain terus ke dalam saluran darah pesakit bagi menggantikan darah yang tumpah akibat pendarahan teruk ketika pembedahan atau disebabkan kecederaan. Bekalan darah dalam proses ini diperoleh daripada penderma dan disimpan dalam bank darah sebelum digunakan pada saat kecemasan. Akan tetapi dengan mengamalkan pemilihan penderma darah yang ketat serta berhati-hati, kini masih terdapat segelintir penderma darah yang dijangkiti penyakit berjangkit seperti HIV dan lain-lain penyakit yang boleh berjangkit melalui transfusi darah. Adalah menjadi prosedur biasa bagi hospital di mana sebelum darah diterima untuk dimasukkan dalam tabung darah, ia akan diuji terlebih dahulu untuk memastikan tiada kuman seperti HIV atau hepatitis. Maka ujian makmal yang ketat dan sistematik perlu dijalankan ke atas darah yang didermakan bagi memastikan bekalan darah adalah sentiasa selamat untuk digunakan oleh pesakit. Malangnya, mengapa terdapat kes di mana pesakit menerima darah yang tercemar mengandungi penyakit, di mana silapnya apabila tragedi ini berlaku. Kes pertama yang masih diingati berkenaan penerimaan darah tercemar oleh pesakit. Pada ketika inilah orang ramai didedahkan dengan risiko transfusi darah dan menakutkan jika perkara ini terjadi kepada diri mereka sendiri. Akibat daripada kecuaian pihak hospital, seorang guru agama terpaksa berhadapan dengan maut. Itulah nasib Puan Bashah binti Haji Mustafa yang berasal dari Jitra, Kedah. Ketika kejadian berlaku pada tahun 2000, dia berusia 48 tahun. Pada 28 April 2000, Puan Bashah telah dimasukkan ke dalam Hospital Jitra, Kedah untuk mendapatkan rawatan akibat masalah pendarahan haid. Permindahan darah dilakukan dalam memulihkan masalah yang dihadapi dan selang beberapa hari kemudian Puan Bashah dibenarkan pulang. Seminggu selepas melalui rawatan, seorang doktor dari hospital berkenaan telah memanggil Puan Bashah ke hospital berkenaan bagi menjalani ujian darah sekali lagi, dan pada petang 8 Mei 2000 dia diberitahu oleh pihak hospital bahawa darah yang telah dipindahkan ke dalam tubuhnya mengandungi virus HIV. Kini Puan Bashah pengidap HIV positif. Pihak Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Perubatan Kedah mengesahkan darah yang dipindahkan ke badan wanita itu mengandungi virus HIV. Darah itu diperoleh daripada seorang penderma, tetapi proses permindahan dilakukan sebelum keputusan ujian kandungannya diterima daripada Hospital Alur Star. Puan Bashah dan suami telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu kerana mendakwa pihak Hospital Jitra cuai dan memfailkan saman sebanyak 100 juta ringgit terhadap kerajaan Malaysia dan hospital berkenaan. Setiap hari Puan Bashah diberi pil anti-HIV sebanyak 15 biji sehari, iaitu 5 biji diambil pada waktu pagi, 5 biji pada tengah hari dan selebihnya pada sebelah petang. Kandungan kimia pada pil-pil tersebut telah mengakibatkan beliau sering menggeletar, pening, muntah, sukar tidur dan tubuh jadi tidak bermaya. Aktiviti kehidupan Puan Bashah tidak lagi seperti dahulu. Kelas mengaji Al-Quran di rumahnya tidak lagi diadakan. Malah beliau juga malu untuk berhadapan dengan masyarakat. Orang kampung mula memandang serong terhadap beliau. Kehidupan Puan Bashah kini sememangnya penuh penderitaan. Berikutan kejadian itu, beliau dan suaminya mengemukakan saman ganti rugi teruk dan teladan berjumlah 100 juta ringgit selain ganti rugi khas, kos perbicaraan dan perintah lain yang dianggap sesuai oleh mahkamah. Bagaimanapun, pada Mei 2006 mereka mengurangkan tuntutan ganti rugi kepada 3.25 juta ringgit, membabitkan kesan psikiatrik, malu dan kehilangan reputasi, kehilangan keinginan melakukan hubungan seks dan analogi kes selain ganti rugi teruk RM500,000 dan teladan RM750,000. Pada November 2007, Puan Bashah berjaya dalam tuntutan saman lalu memperoleh jumlah ganti rugi bersih bernilai RM630,000 selepas ditolak komisen 20% untuk peguamnya. Pada sekitar Oktober 2011, 2 kaki tangan perubatan digantung tugas kerana tersilap memberi darah ketika melakukan pemindahan darah di 2 buah hospital ketika itu. Kementerian Kesihatan pada waktu itu mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai protokol yang ketat dalam soal pemindahan darah dan berharap agar kejadian seumpama itu tidak berulang kembali. Kedua-dua kaki tangan berkenaan digantung tugas kerana mereka tidak mengikut prosedur yang ditetapkan ketika melakukan pemindahan darah.
darah. Dua kejadian tersebut berlaku di Pulau Pinang dan Kajang dan bukannya berpunca daripada kesilapan Pusat Darah Negara (PDN). Jaminan diberikan kepada orang ramai bahawa darah yang diperolehi daripada PDN adalah benar-benar selamat untuk digunakan dan Kementerian Kesihatan menggunakan apa jua mekanisme untuk memastikan keselamatan dan kualiti darah yang diberikan oleh penderma. Dalam satu kes yang dilaporkan, seorang pembantu rumah di Ipoh telah disahkan menghidap HIV positif selepas menjalani proses pemindahan darah. Ketika itu, pihak kementerian berjanji akan melakukan pemeriksaan teliti terhadap aktiviti dan prosedur perubatan yang dijalankan terhadap wanita berkenaan untuk mengenal pasti bagaimana dia memperoleh virus berkenaan. Satu lagi kes membabitkan seorang lelaki iaitu Vun Ah Tai berusia 56 tahun, seorang pesakit buah pinggang disyaki menghidap penyakit HIV selepas menjalani pemindahan darah di sebuah hospital kerajaan. Bagaimanapun, ke-88 penderma yang telah mendermakan darah mereka kepadanya telah disahkan bebas daripada virus berbahaya berkenaan. Ah Tai telah menerima 18 pain darah selepas menjalani beberapa proses pemindahan darah sejak Januari 2011. Bagaimanapun, dia telah disahkan menghidap penyakit HIV positif ketika hendak menjalani satu pembedahan kecil di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pada 4 Februari 2016, Mahkamah Tinggi Ipoh mengarahkan sebuah pusat perubatan membayar ganti rugi sebanyak RM896,000 kerana kecuaian membekalkan darah yang tercemar dengan HIV kepada seorang pesakit pada tahun 2005. Kinta Medical Center KMC didapati cuai membekalkan satu unit darah yang tercemar dengan HIV yang kemudian digunakan terhadap seorang pesakit lelaki yang dirawat di Hospital Fatimah akibat kemalangan jalan raya pada Mei 2005. Hakim Datuk Syamsuddin Hassan membuat keputusan itu selepas mendapati pusat perubatan berkenaan melakukan kecuaian berdasarkan 3 elemen iaitu kewajipan berjaga-jaga. Kewajipan berjaga-jaga itu dimungkiri dan akibatnya pelentif mengalami kerosakan dan kerugian. Syamsuddin mengarahkan KMC membayar ganti rugi am sebanyak RM750,000 dan ganti rugi khas RM96,000 kepada pesakit yang ketika itu berusia 27 tahun dan menderita akibat dijangkiti HIV. KMC juga diarahkan membayar kos mahkamah sebanyak RM50,000. Syamsuddin berkata berdasarkan keterangan saksi sepanjang perbicaraan pada 22 Mei 2005 mangsa dipindahkan dari Hospital Seri Manjung ke Hospital Fatimah selepas terbabit kemalangan jalan raya. Ketika dirawat, mangsa menerima 3 unit darah ketika dirawat di Hospital Fatimah pada 22 dan 25 Mei 2005. Ujian darah pada 30 November 2005 mendapati mangsa positif HIV dan ibunya kemudian membuat aduan pada April 2006 kepada Jabatan Kesihatan. Jawatan kuasa khas yang ditubuhkan Kementerian Kesihatan selepas membuat siasatan dan kajian mendapati satu unit darah yang dibekalkan oleh KMC dan digunakan mangsa adalah tercemar dengan HIV. Walaupun kes pemindahan darah tercemar itu jarang berlaku di negara ini, namun tidak bermakna ia tidak boleh terjadi pada sesiapa jua. Perkara seperti ini tidak akan berlaku jika mereka betul-betul mematuhi prosedur kerja. Bayangkan selepas mereka mendapat penyakit ini, bermula episod hitam dalam hidup mereka apabila diri di pulau masyarakat sekeliling yang takut penyakit itu berjangkit kepada mereka. Seterusnya mengalami tekanan jiwa jika tidak dibantu dan diberi sokongan oleh keluarga dan sanak saudara. Bagaimanapun, sebagai umat Islam, kita harus menerima sebarang ujian sebagai takdir yang mempunyai hikmah tersendiri. Walaupun begitu, janganlah cuai dalam melakukan sebarang pekerjaan, apatah lagi jika kerja itu berkait dengan kesihatan, kehidupan serta hidup dan mati makhluk yang bernyawa. Kerjalah dengan beramanah agar tidak dipersalahkan di kemudian hari nanti. Sekian.